daripadanya. Okey, itu adalah satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan putus asa dalam kehidupan. Okey, baik. Kemudian pengajaran yang kedua pula daripada hadis ini untuk orang yang bunuh diri ke ataupun orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ni, yang kedua iaitu Allah Ta'ala sendiri kata apa? Badarani abdi binafsi. Hamba ku ni dia ni tergesa-gesa. Tergopoh-gapah lah. Ni kita ni memang manusia ni jadi tergopoh-gapah. Himpit satu musibah je habis semua orang salah. Dia ni salah, dia ni salah. Sebenarnya sabarlah. Mungkin ada hikmah. Kan? Mungkin ada hikmah yang kita tak tahu. Saya nak cerita pada ibu ada satu peristiwa yang berlaku pada saya lah. Ni cerita ni lama dah. Zaman saya sekolah menengah tu. Saya dengan abang saya ni keluar daripada rumah. Kami nak pergi ke JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. On the way nak ke sana tu sebab kami ada urusan permohonan beasiswa lah, belajar di universiti. Jadinya temu janji tu ada sekian waktu saya tak ingat, tapi petang lepas Zuhur saya ingat saya lah. Tapi lepas Zuhur tu kami lunch. Cuma abang saya yang memandu kereta ni, saya sekolah menengah tak ada lesen lagi. Abang saya memandu ni dia nak pergi tandas lah, dia nak itulah, lewat. Jadi saya ni push lah dia, saya kata cepatlah, saya dah lambat ni, kita ada interview ni. Kalau kita lambat macam mana saya nak dapat beasiswa? Saya kata macam tu lah. Bising lah, kita rungut-rungut lah kan, sebab luar daripada kawalan kita. Tapi nak jadi ceritanya ibu, takdir Allah. Kereta kami ni memang saya lambat masa tu. Tapi nak sampai ke Shah Alam ni, nak jadi satu ceritanya, depan mata kami ni ada traffic light. Kami beratur ni kat traffic light ni. Tiba-tiba ada satu trailer ni dia jatuh daripada flyover atas. Atas traffic light ni ada flyover. Trailer tu jatuh daripada atas dan dia jatuh tu 5 kereta depan kami. 5 kereta depan kami. Saya masa tu, saya ingat lagi benda ni dia seolah-olahnya jadi macam, saya rasa mungkin Allah takdirkan. Ada benda yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Mungkin lewat tu jadi saya ni hilang sabar sebagainya. Tapi rupa-rupanya hikmahnya Allah nak selamatkan kita. Kalau kita awas sedikit, mungkin kita duduk dekat situ kan. Bayangkan ni traffic light ni merah ni. Kita berhenti, trailer tu jatuh elok ngam atas tu. Atas kereta si full lalu. Kami pun tak tengok lah apa yang berlaku sebab saya nak kejar ke JAIS masa tu. Saya rasa syukur sangat. Sebab apa? Dengan kelewatan tersebut, kita dapat diselamatkan daripada satu keadaan. Itu satu pengajaran lah. Jadi macam itulah dengan hal-hal yang lain. Boleh jadi Allah takdirkan sesuatu perkara kita tak suka. Tapi rupa-rupanya perkara itulah yang paling terbaik untuk kita. Dulu saya ada tengok satu gambar. Orang share. Ada satu kapal Titanic ni. Ini gambar lah. Kapal Titanic dah berlayar dah. Kapal Titanic ni dah berlayar. Ada si fulan ni dia datang lambat. Dia kata, dia angkat tangan lah, gambar tu angkat tangan dan dia ada dialog lah. Dia kata, saya terlepas kapal Titanic ni. Saya tak dapat naik daripada belayar. Tapi kita yang tahu cerita tu, kita rasa itulah kebaikan untuk dia. Sebab apa? Kapal tu akan tenggelam. Dan dia itu Allah Ta'ala selamatkan. Dia nampak musibah sebab apa? Terlepas kapal. Tapi hakikatnya Allah selamatkannya, panjangkan nyawanya. Macam itulah juga dengan hikmah-hikmah yang lain. Saya tak silap saya, ada yang kapal terbang kita yang mas pergi ke Beijing tu, ada beberapa orang yang dia sepatut naik kapal terbang tu pergi ke Beijing tapi dia terlewat. Tapi rupa-rupanya Allah nak panjangkan umurnya. Itu antara pengajaran. Allah Ta'ala timpakan satu kesusahan tapi Allah nak berikan satu kelebihan, kita sebut sebagai hikmah. Yang ini benda yang kita tak tahu, melainkan itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita pun banyak perkara-perkara yang lain kita boleh nampak. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap yang Allah timpakan kepada kita, jangan ambil jalan mudah, kita putus asa, bahkan kita membunuh diri lah. Itu yang lebih besar lagi. Okay. Kemudian yang ketiga pula, kes membunuh diri ni dalam hadis ni adalah merujuk kepada macam-macam bentuk. Kalau zaman dahulu, mereka ambil anak panah, dia kopek dia punya luka dia. Sebab apa? Dia mungkin sakit yang tak tertanggung, dia pun dah give up dah untuk tanggung kesakitan, dia pun kopek luka dia, darah keluar berterusan, akhirnya mati. Allah kata orang macam ni, aku haramkan daripada syurgaku.
Allah sebut macam tu. Orang yang sebelum tu dari riwayat Al-Imam Muslim bercerita tentang dia ni luka sebabkan kesakitan yang dia rasa tak tertanggung, dia ambil pisau, dia hiris kulit dia, menyebabkan dia mati. Maka dia pun diharamkan oleh Allah masuk ke syurganya. Zaman kita mungkin tak macam tu. Zaman kita macam mana? Melakukan sesuatu yang ekstrim, yang terdedah kepada kemudaratan, yang boleh membawa kepada ancaman maut, kita buat. Maka perkara tu juga dikira sebagai membunuh diri. Contohnya ibu-ibu orang yang berlumba haram, kan, memandu secara berbahaya di jalan raya. Ini semuanya masuk dalam kategori yang memberi mudarat pada diri sendiri. Saya tak pastilah dari sudut fatwa macam mana. Tapi sudut tu kita faham. Dia tahu memandu berbahaya di jalan raya ni boleh mengancam nyawa dia, boleh mengancam nyawa orang lain. Termasuk tak dalam kategori ni? Boleh jadi termasuk kategori membunuh diri. Sebab jalan raya bukan litar, tapi dia buat macam litar perlumbaan. Macam itulah juga dengan orang yang membawa motor laju-laju ni. Siap masuk pertandingan, ada perlumbaan haram pula. Dia tahu kalau dia pecut, tak ada jalan keselamatan dan sebagainya, dia boleh meninggal dunia. Dan banyak bukti meninggal dalam perlumbaan yang rempit-rempit ni pun termasuk dalam kategori ni. Kita boleh faham apa-apa perkara yang membawa kepada kemudaratan, terbuka kepada kemudaratan, tinggalkan. Sebab apa? Itu adalah salah satu cara yang dikategorikan sebagai membunuh diri. Cuma tak disebutkan di dalam hadis. Okay? Tak disebutkan dalam hadis. Cuma dia membawa kepada bahaya diri sendiri. Dan saya tak berapa setuju kalau ada orang kata saya nak sukan ekstrim ni, dia sampai satu tahap yang dia pakai apa tu? Yang kalau di luar negara, di Malaysia pun ada yang dia lompat daripada atas tu, yang kakinya diikat tu. Dia ikat kakinya tu dengan tali, kemudian dia lompat daripada atas sampai bawah. Jump apa? Bagi jumping, Ustaz. Bagi jumping kan. Bukan tu sangat-sangat bahaya. Sebab kepalanya dekat bawah, kakinya dekat atas. Kalaulah dia terbelit dengan tali ke, kalau dia jatuh tu mungkinlah dia jatuh sampai ke bawah ke, kan, kita tak tahu, terputus ke, terkena batu ke, kita tak tahu. Terlebih banyak kita tak boleh bayangkan. Tapi sukan-sukan tu ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Dia memberikan kemudaratan terbuka sangat ekstrim. Sukan-sukan macam ni dilarang. Sukan-sukan macam ni dilarang daripada umat Islam menyertai. Sebab orang Islam ni dia tak mendedahkan dirinya kepada perkara-perkara kemudaratan. Apatah lagi membawa perkara-perkara yang sia-sia. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sebenarnya mesej yang Allah nak sampaikan dalam ni? Dia bukan sekadar memberi mesej larangan. Kamu tak boleh buat perkara ni. Ni diharamkan. Kamu akan diharamkan daripada syurga Allah. Tapi sebenarnya, ia memberi maksud kepada kita, agama Allah ni adalah agama yang membuka seluas-luasnya harapan. Allah sentiasa memberikan peluang kepada manusia. Dan Allah sentiasa maha luas rahmah dia. Maka jangan ambil jalan pintas dengan nak membunuh diri. Saya nak keluar daripada masalah, bunuh diri. Sebab apa? Perbuatan tu sebenarnya tak menyelesaikan masalah kita. Tak menyelesaikan masalah. Bahkan menambah-nambah lagi masalah kita. Kita sendiri dalam kehidupan macam tu juga. Ada satu masalah, kita tinggalkan. Masalah di tempat kerja. Saya tak sukalah dia, berhenti kerja tempat lain. Kerja tempat lain ada masalah tak? Ada masalah. Oh, saya tak suka dia juga, ada masalah, berhenti kerja, pindah tempat lain. Selesai tak? Tak selesai masalah. Kita pun maklum dalam kehidupan ni, masalah perlu dihadapi. Bukan kita lari daripada masalah. Jadi Allah Ta'ala ni dan Nabi SAW ni beri panduan dalam kehidupan ni. Iaitu inilah kehidupan yang kamu kena tempuhi. Okay, ada apa-apa masalah, tempuh. Jangan lari daripada masalah. Tempuh, jangan lari daripada masalah. Teruskan kehidupan. Tapi dalam masa sama kena tahu, Allah Ta'ala ni sentiasa maha luas rahmah dia. Sangat luas permintaan kita tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hadis yang kita dah baca dulu ni sebelum ni ibu-ibu. Yang mana Allah Ta'ala bercerita tentang orang yang bertaubat. Macam mana Allah Ta'ala membuka peluang kepada orang yang bertaubat. Sampaikan kata Nabi SAW, Allah berfirman, Thumma ada fa'adnaba, thumma ada fa'adnaba, thumma ada fa'adnaba. Iaitu adnaba abdin, kata Allah Ta'ala, adnabu abdin zamban.
hambaku buat dosa, lalu dia bertaubat. Kata Allah, aku ampun dosa dia. Thumma ada fa'adnaba. Kemudian dah diberikan pengampunan, dia buat maksiat balik. Kemudian dia bertaubat. Lalu Allah ampunkan dosa dia. Thumma ada fa'adnaba, kata Nabi. Lalu dia buat maksiat balik. Dia bertaubat. Allah ampunkan dosa dia. Sampai Allah kata apa? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Kata Allah Ta'ala, tak apalah, kau buatlah apa yang kau nak buat dan aku tetap akan ampunkan dosa kamu kalau kamu bertaubat. Maksudnya apa? Rahmah Allah, pengampunan Allah maha luas. Tidak ada istilah kita ni duduk di jalan mati. Maksudnya dekat dunia ni, sampai tahap ni kita stuck. Tak ada keputusan bunuh dirilah, tak ada. Agama ni dia tak letak macam tu. Sebab Allah memberi peluang seluas-luasnya. Jangan sampai mengambil jalan pintas, tak boleh selesaikan masalah, bunuh diri. Ini adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengajar erti sabar, dia mengajar erti redha, kemudian dia memberitahu kepada kita orang mukmin jangan terlibat dengan sukan-sukan yang ekstrim yang mendatangkan kemudaratan, yang berbahaya, yang membawa kepada kematian. Semua ni tak dibenarkan. Termasuklah juga iaitu dengan orang yang mengambil dadah, kan dia tahu dadah ni sangat berbahaya. Ada risiko dia, boleh dia ambil keputusan, saya isap dadah, saya ambil macam-macam. Saya tengok ada satu filem ni, ibu-ibu, filem ni diharamkan di Malaysia, tapi pelakon dia orang Malaysia. Saya tak ingat apa tajuk dia, tapi dia ada filem tu ditunjuk cara-cara isap dadah. Pelakon tu pelakon Malaysia buat. Isap dadah. Isap dadah. Saya tak ingat lah apa. Tapi adalah berlega di media sosial ni, ada. Isap dadah. Saya pun tak tahu apa mesej, kenapa nak kena tunjuk. Adakah nak beri pendidikan ataupun nak tunjuk cara isap dadah ni. Tapi hakikatnya dia termasuk dalam kategori ni. Iaitu cara membunuh diri ni dia pelbagai. Dia bukan sekadar kita bunuh macam tu, tak. Tapi dalam macam-macam bentuk. Melalui sukan, melalui cara hidup kita, melalui pengambilan dadah dan sebagainya. Ini termasuklah dalam kategori yang disebutkan dalam hadis ini. Okey, jadi ada dua poin yang paling besar dalam kehidupan, sabar dan redha. Dan yang keduanya iaitu sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung harap kepada Allah sebab Allah Ta'ala ni sentiasa memberikan peluang dan sentiasa memustajabkan doa-doa daripada hamba dia. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua kita bincang tentang rahmah Allah. Macam mana rahmah Allah ni luas? Tadi kita bincang, Allah larang manusia ni daripada bunuh diri. Datanglah kesulitan ke, musibah ke, jangan bunuh diri. Jangan. Jangan ambil jalan pintas. Jangan nak mudah rasa, saya buat macam ni selesai masalah. Tidak. Tapi tengok, adanya rahmah daripada setiap kesusahan-kesusahan kita. Baik, apa yang berlaku? Iaitu, tengok daripada riwayat Abu Hurairah. Daripada riwayat Abu Hurairah. Dan hadis ni adalah sahih daripada riwayat Al-Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kata Abu Hurairah ketika mana ada wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah yang kita maklum ni. Surah Al-Baqarah, iaitu kata Abu Hurairah, turun wahyu ni pada Nabi, apa dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Iaitu kata Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wal ard. Lillah, bagi Allah Ta'ala ni segala apa yang ada di langit dan segala apa yang di bumi. Orang mukmin dia kena pegang. Apa yang ada di bumi ni dan apa yang dia ada di langit ni semuanya kepunyaan Allah. Musibah, kesenangan, kekayaan, kesulitan, kesihatan, kesakitan, ini semua milik mutlak Allah. Bila kita yakin dia mutlak milik Allah, maka mintalah pada dia. Dia akan berikan apa yang kita minta. Okay? Jadi minta pada Allah Ta'ala ni. Sebab dialah yang akan memberikan, kerana dialah yang memiliki semua benda ni. Jadi orang mukmin ni diajar. Lillahi ma fis samawati wal ard. Allah lah pemilik apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit.
Lalu kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lalu kata Allah Ta'ala, dan apa yang kamu zahirkan dalam diri kamu dan apa yang kamu sembunyikan. Okay, wa in tubdu ma fi anfusikum. Apa yang kamu zahirkan dalam diri kamu, au tukhfuhu yuhasibukum, dan apa yang kamu sembunyikan dalam diri kamu, maka Allah lah yang akan menghitungnya. Allah akan hitung semua benda yang kita buat dan kita sembunyi. Semua tu dalam pengetahuan Allah. Ini nak tunjuk apa ibu-ibu? Nak tunjuk Allah ni pemilik mutlak. Pemilik mutlak. Saya bayangkan macam ni. Kita ada masalah. Lalu kita kenal ada si fulan ni kata apa? Kamu kena jumpa dengan raja ni. Raja akan selesaikan masalah kamu. Kamu ada masalah, dia boleh beri apa sahaja. Kita pun yakin. Saya jumpa raja, kalau raja bantu saya, lega dah. Sebab apa? Kita tahu raja ni dia kaya, arahan dia mutlak, dia boleh suruh itu, suruh ni, dia boleh bantu. Itu raja, tuan-tuan. Raja. Yang dia hanya memiliki sebahagian sahaja. Yang ini Allah kata, aku ni Tuhan. Apa yang ada dekat langit dan apa yang dekat bumi ni, semua milik Allah. Lagi hebat lagi, apa yang kamu zahir dan apa yang kamu sembunyi, semua Allah tahu. Semua akan dihisap oleh Allah. Ni nak kata powerful lah. Tak ada satu pun yang akan terlepas daripada Allah Ta'ala. Kalau raja tu, ada orang buat sesuatu belakang dia tak tahu. Ada orang khianati dia tak tahu. Ada orang berpaling tanah daripada dia tak tahu. Tapi kita dengan raja, kita rasa kalau raja tolong saya, Alhamdulillah, saya rasa syukur sangat. Kita rasa macam tu. Sepatutnya bila Allah turunkan ayat ni, sepatutnya lebih lagi keyakinan kita. Sebab apa? Dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Itu mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Lalu Allah kata apa? فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Allah jugalah yang mengampunkan siapa yang dia nak, dan dialah Allah yang mengazab siapa yang dia nak. Hebatlah, besar Allah Ta'ala ni, maha agung. Dia boleh buat apa yang dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Okey. Turun firman ni, lalu qala, kata Abu Hurairah. Okey, qala Abu Hurairah pun berkata, fashtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, perkara tersebut menjadi berat ke atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni jadi berat pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat ni mendatangi Nabi. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi. Thumma baraku ala rukab. Kata Abu Hurairah, maka para sahabat yang jumpa dengan Nabi ni, mereka pun berlutut di hadapan Nabi. Rasa terbeban dengan ayat ni. Mereka pun berlutut dengan Nabi SAW. Faqalu, maka sahabat-sahabat yang berjumpa dengan Nabi ni pun dia kata apa? Ayy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiq. Lalu kata sahabat Nabi, wahai Rasulullah, kami telah dibebankan dengan amalan-amalan yang kami sendiri tak mampu. Apa dia? Dia kata as-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Dia kata apa? Kami terbeban dengan ibadah salat, ibadah puasa, ibadah jihad dan ibadah sedekah. Wa qadin unzilat alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Wa fi riwayatin lahu wa li Ibni Hibban, dakhala qulubahum minha syai' lam yadkhul qulubahum min syai'. Maksudnya tuan-tuan, iaitu sesungguhnya ayat ini telah diturunkan ke atas kamu, namun kami tidak mampu melakukannya. Dalam riwayat di sisi yang lain, iaitu riwayat Ibnu Hibban, suatu perasaan tentang pelaksanaan amalan-amalan itu telah masuk ke dalam hati mereka, di mana ia tidak masuk ke dalam hati mereka sebelum-sebelum ini. Okey, kita dengar dulu ibu-ibu, dengar dulu, nanti saya akan explain. Baik, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun jawab. Bila sahabat mengadu pada Nabi macam itu, maka Nabi pun kata apa? Kata Nabi SAW, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Kata Nabi SAW, adakah kalian
hendak mengatakan seperti mana ada dua kelompok ahli kitab sebelum kalian yang telah berkata, sami'na wa asaina. Bila Allah turunkan wahyu pada ahli kitab dahulu, mereka kata apa? Sami'na, kami dengar. Wa asaina, dan kami derhaka. Itu ahli kitab. Sebelum zaman Nabi SAW. Bukan sahabat, ini ahli kitab. Agama Yahudi, agama Nasrani. Bila Allah turunkan satu perintah, mereka kata, sami'na, kami dengar ya Allah. Wa asaina, tapi kami derhaka arahan kamu. Tapi Nabi tanya pada sahabat, adakah kamu nak kata bila Allah perintah sekian ni, kamu nak kata macam ahli kitab dulu? Kami dengar ya Allah, tapi kami derhaka. Bal qulu, tapi sahabat-sahabat kata tak. Kata sahabat Nabi, sami'na wa ata'na. Kata sahabat Nabi, tidak, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan dikatakan, iaitu kami mengharapkan pengampunan Allah dan juga kepada Allah lah tempat kami kembali. Okey. Falamma iqtaraha alqaum dhallat biha alsinatuhum. Lalu disebutkan dalam hadis ini, iaitu maka apabila mereka membacanya, lidah-lidah mereka menjadi berat disebabkan kalimah tersebut. Lalu kata Nabi, fa anzalallahu fi ithriha, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan selepasnya, iaitu perkataan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ini ayat Quran yang kita selalu baca kan. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dhalika nasakhallahu ta'ala. Lalu disebutkan bila Allah Ta'ala dengar je perkataan ni, lalu Allah turunkan ayat selepas itu, iaitu kata Allah Ta'ala, Rasulullah telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Begitu juga dengan orang yang beriman. Setiap mereka yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan malaikat, yang beriman dengan kitab-kitab Allah dan para Rasul Allah, mereka kenalah berkata, kami tidak membezakan antara seorang pun dalam kalangan para Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami mengharapkan pengampunan Allah dan kepada Allah lah tempat kami kembali. Setelah mereka melaksanakan semua amalan itu, maka Allah menasahkan, memansuhkan amalan-amalan dan Allah menurunkan firman-Nya. Okay, ini panjang sikit lah. Allah Ta'ala pun berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Qala na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Okey, maksudnya apa? Bila Allah turunkan wahyu yang kedua tadi tu, Allah Ta'ala memaklumkan tentang amalan-amalan tu, lalu Allah mansuhkan dan Allah turunkan wahyu berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan mempertanggungjawabkan kepada setiap manusia itu melainkan menurut kemampuannya. Baginya pahala apa yang dia lakukan daripada kebaikan, dan baginya dosa adalah daripada maksiat yang dia lakukan. Lalu mereka pun berkata, wahai Allah, janganlah engkau menghukum kami jika kami terlupa ataupun kami tersalah. Ini kan kita baca dalam Quran kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, janganlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat tu. Dan kita kata apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah kau hukum kami ni ya Allah kalau kami terlupa ataupun kami tersalah. Lalu Allah pun berfirman, na'am. Maksudnya kalau ibu-ibu baca ayat tu, kita sebenarnya sedang meminta pada Allah Ta'ala. Wahai Allah, janganlah kau hukum aku kalau aku terlupa ataupun tersalah. Qala, Allah kata, na'am, ya, aku takkan hukum kamu. Lalu kita pun kata apa?
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Lalu kita pun kata kepada Allah Ta'ala, iaitu wahai Allah, janganlah engkau menimpakan kami bebanan seperti mana engkau telah timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya jangan beban kami macam umat-umat terdahulu. Allah jawab ibu-ibu, Allah kata, na'am, ya, aku tak akan bebankan kamu. Lalu kita baca apa lagi? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Bila kita kata pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita kata apa? Wahai Allah, janganlah engkau bebankan kami dengan apa yang kami tak mampu lakukan. Allah kata, ya, aku takkan bebankan kamu. Aku takkan bebankan kamu seperti umat dahulu, dan aku takkan bebankan kamu apa yang kamu tak buat. Allah kata, ya, na'am. Lalu kita pun kata, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita pun kata, ya Allah, maafkanlah kami, ampunlah kami, rahmatilah kami, engkaulah Tuhan kami, maka tolonglah kami ke atas orang-orang kafir. Dan Allah kata, na'am. Okey. Ayat-ayat Quran tu kita baca dah. Cuma kita tak tahu apa asbabun nuzul ataupun kisah di sebalik tu. Rupa-rupanya Nabi dan para sahabat ni pernah mengadu. Bila Allah turunkan sekian ayat, dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, kami tak termampu untuk laksanakan. Maksudnya apa? Nak laksanakan seperti mana yang Allah perintahkan. Sekian-sekian amal soleh, sekian-sekian tanggungjawab ni, sahabat dulu rasa tak mampu. Lalu Allah Ta'ala turunkan. Dan Allah jamin kepada sahabat dan kita, semua yang berlaku pada kita ni, semuanya tidak ada yang membebankan. Tidak ada yang menyusahkan. Tidak akan menyulitkan kita, takkan. Allah Ta'ala sentiasa memudahkan. Semua yang diberikan kepada kita, semuanya yang kita mampu tanggung. Saya bagi contoh macam ni ibu-ibu. Nak bagi ibu dah faham lah. Ni hadis ni panjang. Ni bahasa hadis. Ni bahasa kita. Kalau hari ni, kita flashback masa lepas kita, masa yang lalu. Kita kenangkan saat yang indah ataupun kita ambil pengajaran daripada saat kita susah. Maksudnya mana yang kita lebih terkesan dalam diri kita? Benda yang kita suka ataupun benda yang kita tak suka? Kalau ikut pengalaman saya yang sangat muda berbanding ibu-ibu, saya sendiri akan sentiasa ambil pengajaran daripada perkara yang saya tak suka. Benda yang kita suka, kita tak ingat pun. Benda yang kita suka, kita tak ingat pun. Bahkan tak jadi apa-apa pun. Tapi benda yang kita tak suka itulah yang kita akan jadi pengajaran. Dan kita rasa manis, susah dulu tu. Contoh, baru-baru kahwin, saya nak beli rumah tak mampu. Kita sewa rumah. Ni bukan saya lah, saya bagi contoh. Kita bagi contoh. Kita tak mampu nak beli rumah, kita sewa rumah. Itu pun baru-baru kahwin, hanya ada satu tilam, satu pita ais. Apa yang lain semua tak ada. Adalah satu dapur, satu gas. Yang ada dapur gas, pita ais, tilam. Kursi tak ada, apa-apa pun tak ada. Tapi saat tu memang kita rasa kalau nak ingat balik memang sukar. Nak makan pun tak ni. Kalau makan tu kat pantry pejabat contohlah. Kat pantry tu ada banyak makan, nak makan kat situ. Kat rumah tak makan dah, duit tak cukup. Nak bayar hutang pendidikan lagi. Nak bayar hutang komitmen lagi. Macam-macam. Kita fikir, ya Allah, ya Tuhanku. Benda tu saya tak mampu tempuh dah. Tapi kalau nak dikenang, itu saat yang saya rasa paling manis dalam kehidupan. Sebab benda tu jadi pengajaran pada saya. Contoh. Dulu Ustaz, apa yang saya tak pernah tempuh? Saya belajar dulu tak ada lampu. Contohlah, saya belajar tak ada lampu tu pakai lampu gas. Contoh. Dulu saya kalau nak masak air bukan boleh petik-petik Swiss. Kalau nak masak air, nak basuh baju tu pergi ke sungai. Pengalaman tu pahit, perit. Tapi kalau dikenang sekarang, manis tak? Manis. Sebab itulah Allah Ta'ala nak kata pada kita. Sebenarnya apa yang Allah bebankan bukan satu bebanan. Tetapi dia satu pendidikan. Dia satu pendidikan. Dia bukan benda yang kamu ingat, saya rasa saya nak bunuh diri, tak ada. Itu namanya rahmah. Kalau benda tu membebankan, masa dapat tu susah. Lepas tu pun kita rasa susah. Sebab itulah saya susah. Tak ada. Selalunya, disebabkan benda ni susah lah, saya jadi lebih baik pada hari yang kemudiannya. Betul tak? Ini selalu berlaku pada kita macam tu. Kalau tak susah dulu, saya takkan jadi macam ni. Sebab susahnya dulu, saya jadi lebih baik daripada dulu sekarang ni. Selalu kita ambil pengajaran macam tu.
itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah beban itu yang Allah timpakan kepada kita adalah sesuai dengan apa yang kita mampu hadapi. Yang kita mampu hadapi. Dia bukan beban yang sampai kita ni jadi betul-betul tak boleh. Contoh kalau ada orang, kalau manusia lah, manusia dengan manusia. Kalau dia susahkan orang ni, dia susah sungguh-sungguh sampai orang ni tak boleh bangun dah. Orang ni tak boleh bangkit dah. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala datangkan kesulitan pada kita adalah tujuan untuk kita bangkit daripada perkara itu. Untuk jadi lebih baik. Saya bagi satu contoh lah ibu-ibu. Bagi satu contoh. Dahulu saya pergi ke Jepun. Saya tanyalah kawan yang belajar dekat sana ni. Saya tanya dia. Macam mana nak kata ikan yang di Jepun ni fresh? Kan? Macam mana? Kenapa ikan dekat Malaysia ni tak fresh? Okay? Kenapa ikan ni, macam mana dia boleh fresh? Sebab dia tangkap ikan-ikan ni semuanya daripada laut dalam ni. Ni bukan tepi-tepi pantai. Tapi daripada laut dalam tu nak pergi ke daratan, dia mungkin mengambil masa seminggu, 2 minggu. Kan tangkapan dia lama. Tapi macam mana dia nak pastikan fresh? Ikan tu fresh. Ini kawan saya ceritalah, saya tak tahu sebab saya tak pernah tengok. Tapi saya ambil tu sebagai satu pengajaran lah. Dia kata apa? Antara yang dilakukan oleh kita kata nelayan-nelayan Jepun lah. Nelayan dia bukan macam kita lah. Nelayan dia yang modern-modern. Ni carrier dia, kerjaya dia orang ni. Jadi nelayan tangkap laut dalam ni. Permintaan tinggi. Dia kata nak pastikan ikan-ikan ni fresh bila sampai ke daratan. Walaupun dia dah tangkap seminggu lepas tu bawa balik ke darat ataupun 2 minggu bawa balik darat tapi ikan tu tetap fresh, iaitu masa dia tangkap, dia akan letakkan ikan tu di dalam bekas. Dia rupa-rupanya atas kapal laut mereka ni, dia ada satu kolam dia buat. Wallahualam saya tak tahu, tapi ni diceritakan lah dengan kawan saya dekat sana. Dia kata ada kolam dekat dalam kapal ni, dia letakkan ikan-ikan ni. Lalu dia letakkan dalam tu ada ikan, tak tahulah ikan jerung ke jerung kecil, tak tahu, saya tak tahu. Tujuan dia apa? Adalah untuk jadikan ikan-ikan yang ditangkap ni aktif dalam kolam tu. Maksudnya dia akan cuba elak daripada dimakan oleh ikan pemangsa ni. Okay, ikan dia ada ikan yang dia akan letak, ikan ni akan cuba makan ikan-ikan yang ditangkap ni. Maksudnya saya tanyalah, maksudnya macam mana? Ikan you kot, saya tak tahulah, saya tak tahu. Kawan tu cerita macam tu je lah. Lalu saya tanya macam mana, maksudnya macam mana? Dia kata, bila ikan yang ditangkap ni, dia letak dalam bekas, dia macam kolam besar lah dalam kapal laut ni. Jadinya, ikan yang jadi pemangsa ni, ikan you lah saya andaikan lah, ikan you ataupun ikan jerung ni, bila dia cuba makan, automatik ikan-ikan yang ditangkap ni akan cuba elakkan diri mereka dimakan oleh ikan ni. Secara tak langsung, rupa-rupanya adanya kesulitan tu, maksudnya nak dimakan tu menyebabkan ikan-ikan ni jadi lebih aktif, jadi lebih kuat, jadi lebih segar. Sebab apa? Sebab dia aktifkan diri dia supaya tak dimakan oleh jerung ni. Saya nak mudah macam ni. Bahasa mudahnya, kalau tak ada masalah dalam hidup ni, kalau tak ada ujian dan kesulitan dalam hidup ni, kita hidup ni secara mendata je lah. Sebab apa? Pergi kerja, balik kerja, kan? Tak ada challenging lah. Hidup jadi hambar. Kita tak ada challenging. Kita jadi biasa sangat. Saya okey je, makan cukup, minum cukup, anak-anak elok sihat. Biasa je lah, kita dah tak ada rasa challenging. Tapi bila adanya kadang-kadang datang kesulitan tu, kita pun ada rasa challenging. Baru dia tersentak. Menjadikan kita lebih lagi. Cuba bangkit lagi daripada kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi, mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita ni, musibah ni bukan Allah tak turunkan musibah. Bukan Allah tak turunkan kesusahan. Bukan Allah tak turunkan kesulitan. Allah turunkan. Tujuan dia bukan untuk henyak kita, tidak. Bukan untuk pijak kita jatuh lagi, tidak. Tapi dia seolah-olahnya menjadi tangga pada kita. Kamu berjaya tempoh ni, kamu naik setangga lagi. Kamu berjaya tempoh ni, kamu naik setangga lagi. Kamu berjaya tempoh ni, kamu akan naik setangga lagi. Kamu akan jadi lebih berjaya. Itu mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Jadi, inilah agama yang namanya rahmah. Okay? Allah Ta'ala nak manusia ni berfikir secara positif. Secara positif. Melihat satu kesulitan itu dari sudut sisi yang berbeza. Melihat kesulitan,
kesusahan, musibah dari sudut yang positif. Allah membina fikiran orang-orang mukmin seperti itu. Ini cara agama kita. Subhanallah. Dan saya rasa perkara ni dari sudut bahasa agama macam ni. Tapi dari sudut psikologi manusia, saya rasa benda ni lah yang manusia di luar sana buat. Betul tak? Manusia di luar sana buat. Dia ajar pada kita kena bina mindset yang betul, jadi orang yang positif, bergaul dengan orang positif, tengok musibah itu bukan sebagai ujian, tapi melihatlah itu sebagai satu tangga kejayaan. Macam-macam. Ni bahasa-bahasa yang lebih mudah. Tapi bahasa agama kita macam ni. Tapi itulah mesej perkara yang sama. Okey, itu pengajaran pertama ibu-ibu. Nak tunjukkan Allah tak pernah bebankan kita. Allah datangkan kesulitan bukan untuk buat kita jatuh, tapi untuk menjadikan kita lebih terbaik. Okey, itu pertama. Yang kedua adalah sebenarnya inilah kalau kita sebagai manusia bila tengok ujian ni dia datang dan pergi, ujian datang dan pergi, tapi hati kita tetap berpaut kepada Allah Ta'ala. Okay, ujian datang dan pergi, tapi hati kita tetap berpaut kepada Allah. Ini menunjukkan sifat orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan inilah sebagai bukti adanya Allah yang mengatur alam. Kalau tak ada ujian dalam hidup dia, semua benda seronok je, maka kita pun kata, semua benda saya boleh putuskan. Semua benda saya boleh decide. Artinya alam ni tak ada Tuhan yang mengatur. Sebab kita yang atur kehidupan kita. Tapi bila kita berlaku kesusahan, kesulitan, perkara-perkara yang kita tak suka, kita kena akui. Hidup dekat dunia ni, dekat alam ni, sebenarnya ada Tuhan yang maha mengatur. Sebab apa? Kita tak boleh lawan kuasa dia. Itu sifat orang beriman. Kalau dia berkehendak macam ni, saya kena redha. Saya tak boleh buat apa-apa. Sebab itu kerja dia. Itu adalah keputusan dia. Dan saya akui, saya ni adalah sebagai hamba yang sangat kerdil. Tapi macam mana ada manusia boleh kata hidup dekat dunia tak bertuhan? Sedangkan banyak perkara dalam kehidupan ni kita tak boleh buat keputusan. Bahkan kita hanya diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan banyak perkara kan? Saya nak buat macam ni tak dapat. Saya nak buat macam ni tak dapat. Tapi ada benda yang diaturkan pada kita. Itulah bukti adanya Tuhan pada alam ni. Saya bagi satu contoh ibu-ibu. Kita lahir dulu macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah kata. Manusia ni Allah ciptakan dalam keadaan bersusah payah. Ni Allah sebut dalam surah Al-Balad. Allah ciptakan manusia ni dalam bersusah payah. Maksudnya bukan Allah ciptakan kita susah. Tapi hidup ni Allah cipta kita dalam keadaan susah payah. Kita nak dilahirkan susah tak? Susah. 9 bulan. Ada trimester pertama, kedua, ketiga. Ada fasa pening-pening, muntah-muntah. Hilang tenaga, membengkak tubuh badan, kaki bengkak, muka sembab. Macam-macam ibu-ibu menghadapinya. Kemudian nak lahirkan seorang anak. Susah tak? Susah. Saya tak rasa. Ibu-ibu rasa. Susah. Sangat susah. Dah lahir tu kita kata, ya Allah, kalau saya ni lah dah lahirkan senang, dah lahir lagi susah. Kan betul, nak berpantang susah kan. Kemudian kata, ya Allah cepatlah habis pantang, nak main dengan anak. Sebab kita rasa jaga anak tu senang. Dah jaga anak pun susah. Siang malam nak kena jaga, tidur tak cukup, nak nyusu lah, nak itulah, anak ngempeng macam-macam. Kita susahnya lah. Kita pun kata, ya Allah anak ni kecil sangat susah, semua benda susah. Kan bagus kalau dia dah pandai berjalan. Kan bagus kalau dia dah pandai berjalan. Dah berjalan lagi susah. Tak senang duduk kita. Dia capai itu, dia jalan terjatuh, dia buat, kita, ya Allah susahnya lah. Semua susah. Daripada nak lahir susah, dah lahir susah, dah berjalan susah. Kita kata cepatlah anak ni membesar. Kan senang boleh tolong mak. Dah besar jadi remaja lagi susah. Luar kawalan kita. Luar kawalan kita. Kecil dulu kita rasa susah. Dah besar lagi susah. Ya Allah susahnya. Semua benda belaka, susah belaka. Kemudian bila dah dewasa pula, yang budak-budak remaja kata apa? Remaja ni susah lah, kena sekolah, kena itu. Kan kalau jadi orang dewasa, dia ingat senang. Dah jadi dewasa pun susah. Kalau dah berkahwin, kena kerja, tak cukup pendapatan siang, kena kerja buat side income. Tak cukup, kena bawa kerja sampai malam, 2-3 kerja dalam satu hari. Sebab apa? Nak menafkahi keluarga dia.
Susah, sangat susah hidup. Survive kan, kita sebut, kita ni semua survival lah dalam kehidupan. Kita yang duk dalam kehidupan macam ni, kita kata, kan elok kalau saya dah tua, dah pencen, ada duit pencen, contohlah. Ada duit pencen. Tengok-tengok ibu-ibu yang dirahmati Allah, pencen pun susah. Kita ingat masa muda pencen senang. Sebab apa? Dah tak kerja, duit banyak, ada duit pencen. Rupanya pencen pun susah. Sebab apa? Waktu tu lutut dah sakit, badan dah sakit, kejap-kejap check up, kejap-kejap check up. Makan ubat, kejap ingat, kejap tak lupa, kejap lupa. Ini semua benda serba-serbi susah. Kemudian yang nak pencen pun kata, kalau macam ni lah susah, sakit-sakit, baik mati je lah kot. Mati nanti, mati pun susah. Mati pun susah. Menghadapi alam kubur, menghadapi di yaumul mahsyar, semua susah. Habis senangnya dekat mana? Senangnya itu bila kaki kita duduk dah melangkah berada di dalam syurga Allah. Itulah kesenangan. Selagi mana kaki tak ke syurga ni tak senang, tak pernah senang. Itu isyarat apa ibu-ibu? Itulah isyarat hidup ni ada Tuhan. Hidup ni ada Tuhan yang mengatur alam ni. Kalau hidup ni senang, maksudnya kita boleh decide, saya nak macam ni, nak macam ni, macam ni. Itu artinya hidup ni tak ada Tuhan. Kita yang boleh buat keputusan. Tapi tak boleh. Tapi macam mana ada manusia kata, saya tak percayalah hidup ni bertuhan. Kan pelik ibu-ibu. Kalaulah hidup ni tak ada Tuhan, awak decide lah. Awak lahir muda, masa kecil senang, dah besar senang, dah tua senang. Nak sakit pilih, tak nak sakit pun boleh pilih. Nak mati bila pilih lah. Tak boleh. Sebab apa? Hidup ni ada Tuhan yang mengatur. Dan kita sedang hidup di dalam aturan Tuhan. Inilah mesej. Kenapa Allah datangkan kesusahan dan kenapa Allah datangkan kesulitan, musibah dan sebagainya. Supaya menunjukkan dan menandakan keimanan orang mukmin kepada Allah Ta'ala. Okay? Nak menandakan adanya keimanan kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada kesusahan, maka tak apa lagi nak merayu pada Allah. Semua senang, kita boleh buat keputusan. Siapa lagi nak merayu? Jadi Allah Ta'ala suruh kita rasa kesusahan ini adalah untuk kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Baik. Saya tengok ada komen-komen je kalau bonda suaya kata apa, serik mengandung lagi tapi nak lagi je. Itu biasa saya dengar, biasa betul. Selalu sakit lah mengandung ni, nak bersalin ni. Tapi lepas tu kawan-kawan duk cerita, dia pun kata okey juga. Kan? Ni nak kata macam mana saya pun tak pandai. Tapi itulah. Tapi selalunya kalau saya dengan isteri, itulah jadi point kepada kaum wanita. Dia kata suami lelaki ni tak kuat pun, perempuan lagi kuat. Dia bersalin sakit, tapi dia boleh bersalin kali kedua. Saya minta maaf saya sebut contoh ni tak sesuai lah, ni ada recording Kalau lelaki dia sunat, kalau kata sunat lagi kedua dia tak nak dah. Masa apa lagi kuat? Perempuan lagi kuat daripada lelaki kan. Contohlah. Wanita bersalin boleh lagi masak, gagah lagi nyusu anak, gagah lagi mandi. Lelaki kalau sakit, isu dunia tu tak penting dah, dia yang paling penting kali. Ni saya tak nafikan, itu berlaku lah. Okay, tak ada lagi masalah yang lebih besar dunia ni melainkan dia lah, sebab dia yang sakit. Ni beza lagi perempuan lah, tapi itulah hikmahnya kan. Okay, baik. Kemudian pengajaran yang ketiga, pengajaran yang tiga, lalu dia kata apa? Allah Ta'ala ni dengan adanya kesusahan-kesusahan ni, beban-beban dalam hidup ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan sifat belas kasihnya. Okay, belas kasih ni kita dah bincang, rahmah. Rahmah ni maksudnya apa? Belas kasihan. Allah memberikan kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Bila kita angkat tangan doa, ya Allah beri saya sekian, sekian, sekian. Ya Allah tunaikan saya sekian, sekian. Ada benda yang Allah tunaikan, ada benda yang Allah tak tunaikan. Baik, perkataan tak tunai itu bukan Allah tak tunaikan, tapi Allah gantikan. Okay? Ada perkara yang Allah tunaikan, ada perkara yang Allah gantikan. Bukan Allah tak tunaikan, Allah gantikan. Sebab apa? Ini namanya rahmah. Allah beri apa yang kita perlu dan Allah tak beri apa yang kita mahu. Boleh jadi ada yang kita mahu tak baik untuk kita, jadi Allah tak beri. Allah beri apa yang kita tak mahu sebab itu yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu. Itu namanya rahmah. Okay, itu namanya rahmah. Saya tak ingatlah ada pepatah ni kata apa. Ada orang dia minta
panas, ni metafora lah. Dia minta panas, cuaca yang panas. Tiba-tiba Allah datangkan hujan. Dia tak suka lah dengan hujan tu. Tapi rupa-rupanya daripada hujan itu Allah datangkan pelangi dalam hari dia. Contoh macam itulah. Metaforanya macam tu. Okay, dia minta siang, cerah ni. Tapi Allah turunkan hujan. Dia tak suka. Tapi rupa-rupanya hujan tu adalah untuk datangkan pelangi. Ada sesuatu yang lebih baik untuk dia. Itu namanya rahmah. Allah beri ikut keperluan kita. Bukan Allah memberi ikut kemahuan kita. Itu namanya belas kasih Allah. Okay, belas kasih Allah. Kita sebagai ibu bapa pun macam tu juga. Kan saya dah pernah contoh kan. Anak kita, mak saya nak motor. Mak tak bagi. Adakah mak tak sayang? Mak tak sayang. Bukan mak tak sayang. Mak sayang. Tapi mak memberi kepada anak mengikut keperluan dia. Bukan ikut kemahuan dia. Okay. Okay. Itu minta kereta spesifik kan. Okay. Baik. Itu cara Itu cara Allah Ta'ala berhubungan dengan manusia. Baik. Kemudian, okay, yang terakhir sekali ibu, kalau kita tak dalam hadis kita adik kursi ni, dia bawa pengajaran yang keempat, iaitu dia kata apa? Daripada hadis riwayat Al-Bukhari, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang kita baca tadi ni, yang ayat ni turun ni, pada satu malam akan melindungi seseorang daripada kejadian yang tidak disukainya pada malam tersebut. Ni hadis sahih. Selalu kita dengar, macam mana saya nak pagar rumah saya? Macam mana saya nak ni? Kita panggil ustaz lah, panggil bomoh, panggil bawang, pagar rumah. Sebenarnya tak perlu. Antara yang Nabi ajar iaitu membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah sebelum tidur. Dan satu lagi membaca ayatul kursi, ayat kursi. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi, Allah akan hantar malaikat di kepala dan Allah akan hantar malaikat dekat kaki dia. Dan dia akan dipelihara oleh 2 malaikat tu. Allah akan hantar ni untuk jaga keselamatan dia. Akan jaga keselamatan rumah tangga dia. Bahkan Allah akan jaga keselamatan kampung dia, qaryah dia. Hanya membaca ayatul kursi. Termasuklah baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi ini kena jadi kelaziman kita. Kalau kita nak diberikan perlindungan dan kalau kita nak diberikan keselamatan. Okay? Kita nak minta perlindungan keselamatan ni, dalam bahasa orang Melayu ni, kita nak pagar rumah kita macam mana? Inilah bacaannya. Ayatul kursi dan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ini kepentingan dia lah. Okay, sekarang kita dah tahu apa isi maksud daripada ayat-ayat yang kita baca tersebut. Okay, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pun dah 6 suku. Wallahu ta'ala a'lam. Saya serahkan kepada bonda moderator. Silakan bonda. Alhamdulillah, insya-Allah. Tak sedar masa jalan Ustaz. Saya nak utai dengarnya. Jadi apa yang kita boleh dapat, dunia ni tempat ujian lah, imtihan. Bila ditimpa ujian, sabar, redha, ikhtiar dan sentiasa bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala.